warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami akan bentang mengenai tajuk Qanun As-Sababiyah fil Kaun, iaitu pada halaman 296 hingga 298. Kalau dilihat terjemahan mengenai tajuk ini, iaitu berkenaan tajuk undang-undang sebab musabab di alam semesta. Ini terjemahan bagi tajuk ini, iaitu pada halaman 296 hingga 298 dalam kitab Arab. Jadi saya sebagai pembentang pertama bernama Badrul Amin bin Muhammad Zamri, bermetrik 056986. Baik, insya-Allah. Saya sebagai pembentang pertama iaitu di halaman 296 di perenggang paling atas. Qala musannif Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'thiru lahu fi syai' ma la fi hayatihi wala ba'da mautih. Maksud daripada ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai kesan pada sesuatu pun, tidak semasa hidup, tidak selepasnya. Yakni wafat, tidak semasa hidup juga tidak semasa wafat. Apa maksud? Yang saya faham bahawa apabila kita berhajat dengan sesuatu, maka perlu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Ini yang sebenarnya, hakikatnya sepatutnya kita minta secara langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perlu ada perantara pun. Ini yang sebenarnya. Baik, kita sambung. Waman i'taqada khilafu dhalik fahuwa kafir billahi wa rasulih. Amma manatu at-tawassul wa tabarruk bih fahuwa mujarrad takrim min Allah azza wa jal lahu wa ja'alahu wasilatu rahmatul lil ibad. Hadza at-takrim wa tashrif la yanfaka syai' minhu 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam bi wafatih bal innahu liyazdadu kama na'lam uluwan wa syarfa. Apa maksud daripada ayat ni? Iaitu siapa yang iktikadkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat memberi berkah, maka iktikad itu adalah kufur kepada Allah Subhanahu taala dan rasulnya. Adapun tempat yang menjadi punca hukum keharusan bertawassul atau tabarruk ni adalah semata-mata pemuliaan Allah Subhanahu taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu at-takrim wa tashrif, dan menjadikannya sebagai wasilah rahmat kepada hamba-Nya, iaitu kita. Pemuliaan dan penyanjungan Allah SWT ni tak terpisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun lepas baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Bahkan semakin bertambah tinggi dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya, iaitu Allah SWT. Apa maksud? Bahawa jatuh hukum kufur jika kita beriktikadkan bahawa wujud kuasa lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mentakdirkan sesuatu. Ini yang saya faham. Dan kemudian mengenai hukum bertawassul, diberitahu oleh ulama, bahkan ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahawa hukum bertawassul adalah harus kerana pernah diamalkan, pernah dilakukan di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, iaitu semasa Nabi SAW masih hidup dan walaupun Nabi SAW telah wafat. Nanti kita datangkan hadis tentang tawassul kepada Nabi SAW. Kita sambung. Wa khulasah al-qaul anna 'ala al-muslim an ya'lama bi anna musabbibul asbab kulluha innama huwa Allah azza wa jal fa hiya jami'ha asbab suriyah la qimah zatiyah laha fa inna istamala ba'da dhalik fi syai' man ta'biratuhu ma yattafiqu ma'a hadha an-nizam ash-shakli lil kauni min qiyamihi 'ala asbab 'aliyah wa sababiyah ma yakinihi bi anna Allah huwa wahdah al-musabbab fala dhair fi dhalik. Apa maksud? Maksud daripada ayat ni bahawa
kesimpulan dari segala yang diterangkan dan dijelaskan sebelum-sebelum ini mengenai bab ini adalah bahawa setiap Muslim yang berakidahkan tauhid wajib tahu dengan sebenar-benarnya bahawa penyebab kepada segala asbab, musabibul asbab, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun segala sebab lain daripada Allah hanya sebab berbentuk lahiriah sahaja, tak ada nilai zati padanya. Jika selepas itu si Muslim ni digunakan dalam setengah takbiran ataupun dalam percakapannya ataupun dalam ungkapannya, iaitu perkara yang sesuai dan selari dengan sistem yang berbentuk semesta atau di alam kejadian ini, yang pada lahirnya berasaskan sebab musabab ataupun asas sababiyah dan iliyah, di samping keyakinan dia pada Allah sahaja penyebab yang maha tunggal, maka tak salah dan tidak memudaratkan akidah keimanannya. Apa maksud yang saya faham? Bahawa kita perlu beriktikad bahawa setiap yang berlaku di alam ni semuanya mempunyai asbab dan musabab. Sebab apa? Sebab ada saya pernah dengar daripada kalam ulama bahawa dunia ini sebagai tempat asbab. Ad-dunya darul asbab. Allah cipta dunia ini adalah tempat asbab. Maka kita sakit tak boleh contoh tak boleh bergerak sebab sakit, tak boleh lapar sebab tak makan, sebab itu sebab Allah Taala cipta dunia ini tempat asbab. Tetapi dalam masa yang sama kita tak boleh tolak bahawa setiap yang berlaku di alam ini, setiap perkara yang berlaku dalam ini adalah daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tentukan segala-galanya. Baik, kita sambung. Khulu at-tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal umum walakinahu yamtazu an tasabbab wal mazahir akuniyah ukhra bi annahu qurbatu min Allah aidan izu ta'sin bi amali as-sahabah min janib wa huwa ta'zim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min man janib akhar. Maksud dia dalam keumuman makna ini termasuklah bertawassul pada Rasulullah SAW, tapi ia bebas daripada fenomena sababiyah pada alam benda yang lain, iaitu mengambil sebab dengan bertawassul kepada Rasulullah SAW adalah termasuk dalam amalan dekatkan diri kita kepada Allah. Kerana pertama, ikut jejak para sahabat. Yang kedua, mengagungkan Rasulullah SAW. Jadi apa yang saya faham bahawa tawassul ini hukumnya harus, seperti mana saya kata tadi, hukumnya harus. Bahkan amalan ini pernah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di zaman para sahabat pernah diamalkan. Bahkan yang saya datangkan ini adalah makna tawassul sendiri. Saya ambil daripada kalam ulama bahawa tawassul ini kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Taala dengan membawa sesuatu yang dicintai Allah, antara dia amal soleh dan orang soleh. Maka kita datangkan Nabi SAW juga termasuk dalam kalangan orang yang soleh dan dicintai Allah. Kita datangkan doa, kita doa, pohon doa, kita datangkan sebut atas nama Nabi SAW. Maka amalan ini pernah berlaku sama sahabat radhiyallahu taala anhum masa Nabi masih hidup, dan Nabi telah wafat pun pernah diamalkan. Jadi ini saya datangkan hadis mengenai ataupun dalil yang tawassul ini kepada Nabi SAW pernah diamalkan oleh zaman sahabat. Itu hadis daripada Uthman bin Hunayf. Saya baca terjemahan saja. Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu, satu orang lelaki ni jumpa Nabi SAW. Dia minta doa kepada Nabi SAW. Dalam riwayat kata lelaki ni lelaki yang buta. Ke Nabi SAW doa, maka lelaki ini minta doa kepada Nabi supaya sembuhkannya. Maka Nabi SAW minta dia pergi berwuduk, salat 2 rakaat dan minta doa kepada Allah dengan doa yang dia ajar Nabi. Apa doanya? Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, aku menghadap kepadamu dengan menyebut nama Nabi SAW, Nabi pembawa rahmat.
Hai Muhammad SAW, sungguhnya aku menghadapmu kepada Tuhanku lelah hajatku ini, maka berilah syafaatnya bagiku dan tolonglah diriku dalam kesembuhanku. Hadis ini riwayat Tirmizi. Wallahu alam, sekiranya ada kesilapan saya mohon maaf. Wallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muaddi bin Aziz daripada Ijazah Sarjana Muda Dakwah dan nombor matrik saya 056779. Saya akan menyambung perbentangan yang telah dilakukan oleh sahabat sebelum daripada saya, iaitu mengenai Qanun As-Sababiyah fil Qaul, iaitu undang-undang sebab musabab di alam semesta. فهذا مجمل ما يجب اعتقاده بالنسبة لسؤول القول ومظاهره وقد أوضحنا براحينه العالمية المتعلقة به. Di sini penulis ingin menyatakan bahawa penulis daripada Mabahis Ilahiyah Al-Qauniyah ingin menyatakan bahawa wajib kita beriktikad dengan kewujudan alam ataupun perkara yang berhubung dengan segala alam semesta dan fenomena alam. وقد أوضحنا براحينه العالمية المتعلقة به. Dan seperti mana yang telah dibuktikan melalui dalil-dalil ilmiah seperti dalil-dalil daripada ayat Al-Quran dan Sunnah. Allah Azza wa Jalla i'taqadat an yakunu al-insan huwa sayyidu hadzal qaul. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan intifadah ataupun memberikan kepada umat manusia itu supaya menjadi sayyidu hadzal qaul, menjadi ketua ataupun berhulu kepada alam ini. Yang seperti mana yang kita telah pelajari bahawa bermula daripada Nabi Adam AS hinggalah kepada sekarang, iaitu umat Nabi Muhammad SAW, telah wujud beberapa khalifah sebelumnya yang di mana mentadbir alam ini dengan sewenang-wenang. Ada khalifah itu tergolong daripada khalifah yang baik dan ada juga tergolong daripada pemerintah yang buruk ataupun tidak mentadbir mengikut suruhan Allah SWT. Seperti mana yang telah kita pelajari, boleh saya memberikan satu contoh, iaitu seperti mana kerajaan Nabi Sulaiman AS. Ia telah baginda telah diberikan kekuasaan dan segala orang panggil sebagai pentadbiran oleh Allah SWT dengan sebaiknya. Baginda telah menguruskan segala masalah alam ini dengan sebaik-baiknya mengikut perintah Allah SWT. Manakala jika kita lihat kepada golongan khalifah yang buruk ataupun rakus pentadbirannya seperti Fir'aun, yang di mana pemerintah dia telah memerintah segala perkara di atas muka bumi ini dengan serakus-rakusnya dan melanggar segala hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT sehingga syirik kepada Allah SWT. An takunu mazahir al-qawni al-mukhtalifah min hawlihi musakhara li qadamatihi masyara li tahqiqi musalah. Dijadikan kepada segala manusia itu, iaitu alam semesta, bahawa khalifah ini telah diberikan oleh Allah SWT supaya alam semesta ini menjadi khadam kepada segala bentuk kepentingan. Seperti mana yang kita lihat, laut memberi kebaikan kepada manusia untuk menerokai kedalamannya. Begitu juga dengan bukit bukau yang mengeluarkan oksigen dan sebagainya kepada manusia, serta menjadi khadam kepada manusia untuk memberikan khidmat kepada manusia. Begitu pula seterusnya, ay yakunu lahu min aqlihi wa huwa haqiqatun lam wa huwa haqiqah qad sayyadahu lam tamanna li ghairihi. Manusia ini telah diberikan akal yang khusus, dan hakikat akal ini tidak langsung diberikan kepada umat ataupun makhluk yang selain daripada manusia. Manusia diberikan akal
untuk mengikut kemahuannya dan berfikir bahawa alam ini mempunyai sang pencipta yang satu. Dia panggil Al-Khaliqul Al-Wahidul Khalq, iaitu Tuhan yang satu, pencipta yang satu. Seperti mana yang kita lihat, Allah SWT telah memberikan akal kepada kita untuk berfikir akan kejadian alam ini dengan melihat segala ciptaannya dan menguatkan lagi akidah bahawa Allah SWT itu wujud dan menguatkan lagi iman kepada orang yang beriman kepada. Seterusnya, basata sultanahu ala kasirun min su'uni al-qawl wa tasraf bihat tabaqa iradatihi. Manusia juga diberikan kekuasaan kepadanya untuk melakukan pelbagai perkara di alam semesta ini dan melakukannya mengikut segala kemahuan. Manusia ini diberikan kebebasan ataupun segala kemahuannya untuk menerokai alam ini, seperti mengembara ataupun membina atau memajukan alam, memajukan sesebuah negara dan sebagainya. Dasarkan kepada ayat Al-Quran, haza awdah kalamu al-Khalid jalla jalalah, hazihi haqiqah bisyakli la yadu'u fiha libasan wala khub. Allah SWT telah meneraskan, yakni memberikan penerangan di dalam kitab Al-Quran bahawa hakikat ini adalah sangat jelas dan tiada sebarang kesamaran akan perintah Allah SWT kepada manusia untuk mentadbir alam ini. Seperti mana firman Allah SWT, qawluhu ta'ala, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillah bighairi 'ilm wala hudan wala kitabun munir. Hasil terjemahan daripada ayat ini, Allah SWT menyatakan bahawa tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah SWT telah menundukkan untuk kepentingan kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untuk kamu nikmatnya dah secara lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membunuh, dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah SWT tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Berdasarkan kepada ayat ini, dapatlah kita berfikir bahawa Allah SWT telah menurunkan kitab Al-Quran ini supaya manusia ini berfikir bahawa Allah SWT adalah Tuhan yang menciptakan alam ini dan mentadbir alam ini, dan manusia adalah sebagai khalifah yang menjaga dan memakmurkan alam. La yujadu ayu khatara dini kama qad yatawa ba'dal jihalat. Dan ada juga setengah daripada golongan ini yang tidak meyakini akan kewujudan agama seperti mana yang dilakukan oleh golongan-golongan jahil dan kafir. Mereka menyatakan bahawa, ada sebahagian daripada mereka menyatakan bahawa alam ini tidak bertuhan, dan ada juga yang mengatakan bahawa alam ini mempunyai banyak Tuhan, dan ada juga yang langsung syirik kepada Allah SWT dan tidak beribadah kepadanya dan tidak memakmurkan segala kejadian alam di atas muka bumi ini. La yujadu ayyumani'u dini man min an yatawassal ba'da zalik. Sesungguhnya agama itu tidak menghalang, la yujadu ayyumani'u dini, dalam kewujudan agama itu, agama tidak menghalang seseorang itu untuk meneroka dan menyelidik segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Agama memberikan pedoman ataupun memberikan orang panggil sebagai kekuatan kepada manusia supaya
meneroka alam ini sepenuhnya, maknanya dengan sesuka hati manusia, dengan tidak melampaui segala kerakusan dan keimanan kepada Allah SWT, dengan tidak melampaui keimanan kepada Allah SWT. Dan seterusnya, la yujadu ayyu mani' man ay yasdaqul muslim naba'u hudusun syai'un min hadhihi al-umur. Bahkan agama juga tidak menghalang supaya kita mempercayai ramalan-ramalan yang akan berlaku pada masa hadapan berdasarkan kepada hadis dan pada Al-Quran dan Sunnah, yang di mana seperti yang kita lihat berdasarkan kepada hadis-hadis masa depan, seperti mana kiamat dan sebagainya, dan seperti kewujudan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Ramai peneroka ataupun para ulama mengkaji segala perkara-perkara raib ini, dan agama langsung tidak menghalang, kerana melalui kajian ataupun penerokaan ini sudah pasti golongan agamawan ataupun manusia ini dapat meningkatkan keimanan dan kepercayaan kepada Allah SWT, lantas membentuk satu akidah yang mantap serta memberikan kebaikan kepada agamanya. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Engku Muhammad Faris Fikri bin Engku Din, nombor metrik 054481. Okey, hari ini saya akan menyambung pembincangan kawan saya, iaitu dengan tajuk Undang-Undang Sebab Musabab di Alam Semesta. Mula-mula, pertama, terjemahan kitab. Sebab kesemuanya ini termasuk dalam makna al-tazkir yang dinyatakan dan ditegaskan oleh Al-Quran. Bahkan perkataan ini menuturkan dengan jelas dan tegah bahawa manusia mampu, jika dia berusaha dengan segala kemampuan akal dan fikirannya, menyelami rahsia sebanyak mungkin tentang pelbagai fenomena di alam semesta, seterusnya menemui hakikat-hakikat yang terkandung di dalamnya melalui pemikiran, pemerhatian dan penyelidikan. Tanpa pengertian ini, maka perkataan at-tazkir tidak selari dengan hakikatnya dan tidak sempurna kandungan maknanya. Kalau anda berasa hairan, maka kehairanan itu tepat diberi kepada golongan yang menjadi hamba abdi barat, sedangkan mereka sendiri malas dan leka, sama ada dari timur ataupun barat, yang mengatakan bahawa zaman angkasa lepas telah memasukkan agama. Kemuncak kejayaan sains telah membasmi dongeng dan khayalan. Mereka mengatakan ini dengan penuh rasa angkuh dan bangga, seolah-olah mereka telah menemui alam malaikat, lalu berani menyatakan bahawa tiada maha pencipta dan tiada Tuhan. Seterusnya kita pergi kepada makna al-tazkir. Al-tazkir adalah masdar dari kata sakhara yusakhiru, yang bermaksud membebani sesuatu tanpa ganjaran, atau pembebanan seseorang dengan sesuatu pekerjaan tanpa upah. Secara bahasa bermaksud membebani sesuatu untuk tujuan tertentu secara terpaksa, yakni tanpa alternatif, hingga mengikut semua perintahnya. Dikatakan secara paksa kerana bagi sesuatu yang ditundukkan tidak ada pilihan kecuali mengikut kehendak dan keinginan yang memperkasakannya. Kata sakhara juga bermaksud menundukkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran setiap kali disebut kata sakhara, hampir selalu dimaksudkan untuk menggambarkan bahawa segala ciptaan Allah di langit dan di bumi tunduk untuk mengikut sistem sunnatullah yang telah Allah tetapkan. Seterusnya, al-tazkir dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan kata tazkir sebanyak 16 kali, iaitu dalam surah Ar-Ra'd ayat 2, 4 kali dalam surah Ibrahim ayat 32 hingga 33, 2 kali dalam surah An-Nahl ayat 12 dan 14, surah Al-Hajj ayat 65, surah Al-Ankabut ayat 61, 2
2 kali dalam surah Al-Luqman ayat 20 dan 29, surah Fatih ayat 13, surah Az-Zumar ayat 5, surah Az-Zukhruf ayat 13 dan 2 kali dalam surah Al-Jasiyah ayat 12 dan 13. Para ahli tafsir mengertikan kata tazkir dengan maksud menunjukkan sesuatu yang diinginkan untuk sebuah manfaat bagi hamba. Hal ini merupakan gambaran tazkir Allah ke atas semua yang ada di langit dan di bumi, baik matahari, bulan, bintang, awan, angin, udara, haiwan, air, gunung, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Tazkir adalah sebuah bentuk kekuasaan Allah untuk memberi manfaat kepada manusia selaku hambanya, dan ini merupakan bentuk nikmat dan rahmat yang Allah berikan. Ayat-ayat dalam Al-Quran tersebut telah memberi gambaran tazkir Allah yang sangat sempurna terhadap alam semesta dan segala isinya. Hal ini membuat manusia semakin terhentak akan kelemahan dirinya. Apalagi ilmu pengetahuan yang dicapainya kian menampakkan kenyataan dari sebahagian sisi yang sangat luar biasa itu. Tidak ada pilihan bagi manusia kecuali harus tunduk secara menyeluruh kepada Allah sebagai hambanya. Allah berulang-ulang menegaskan hakikat tazkir dalam Al-Quran pada hakikatnya untuk menguatkan makna kehambaan ini. Bahawa manusia diciptakan bukan untuk menandingi kedahsyatan Allah, sebab manusia dengan segala yang terdahsyat dari kemampuannya tidak lebih hanya kerana kurniaannya. Dengan menyaksikan keagungan ciptaan ini, hati manusia dan cahaya keimanan secara sempurna. Dengan kata lain, tazkir adalah sunnatullah dalam segala wujud. Tanpa tazkir, kehidupan di alam ini pastinya telah berakhir. Tak terkecuali manusia, ia harus mengikuti proses tazkir ini secara saksama. Tidak ada aturan tazkir yang paling sempurna dan menentukan bagi keselamatan hidup manusia kecuali aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dialah Sang Pencipta, maka dialah yang paling berhak menentukan aturan sesuai dengan tujuan yang diinginkannya. Berbagai-bagai tazkir yang telah disebutkan dalam Al-Quran antara lain adalah Allah telah menundukkan matahari dan bulan, siang dan malam, sungai-sungai, kenderaan manusia di lautan, serta turunnya air hujan. Sedangkan beberapa bukti kesatuan alam adalah seperti berikut. Pertama, seorang ahli fizik menemukan bahawa struktur atom persis dengan sistem suria yang ada. Kedua, dalam ilmu fizik ada satu hukum umum yang disebut sebagai Qanun Az-Zawjiyah, iaitu makhluk itu ada secara berpasang-pasangan. Hal ini sejajar dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin ayat 36 dan surah Az-Zariyat ayat ke-49. Yang ketiga dan terakhir ialah adanya saling bantu-membantu, saling tolong-menolong satu irama di antara bahagian-bahagiannya, sehingga setiap bahagian menjalankan fungsinya dengan kemas dan teratur. Tidak ada pelanggaran dengan bahagian-bahagian lain. Sebagai contoh adalah hubungan timbal balik antara alam binatang dan alam tumbuhan yang begitu selaras dan seimbang. Hubungan antara matahari dan bumi, hubungan bumi dan bulan, hubungan bulan dan matahari, hubungan planet-planet dalam sistem suria, antara sistem suria satu dengan jutaan sistem suria lain dalam galaksi. Semuanya berjalan dengan perhitungan dan neraca keseimbangan. Maka pastilah ada pengurusan yang maha tinggi atas pola hubungan yang menakjubkan ini. Semua hal tersebut adalah bukti atas kemahaesaan dan kewujudannya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris bin Syahadi daripada Institut Pengajian Islam Dakwah Kedua. Subjek Mabahis An-Nubuwwah. Nombor materi saya 056679
tajuk saya akan membentangkan pada hari ini ialah undang-undang dan sebab munasabab di alam semesta. Terjemahan daripada kitab iaitu alam semesta ini dengan segala kehalusan yang beraneka jenis tidak tertimbang dari kita kecuali oleh tabir kejahilan setiap orang yang menggunakan sepenuh daya akalnya untuk mengamati dengan mengkaji serta sabar dan tabah dalam menjalani liku-liku kajiannya akan berjaya menyingkat tabir tersebut. Peluang untuk menggunakan akal ini tiada beza di antara yang beriman dengan yang kafir, di antara yang soleh dengan yang durjana. Selama mana Allah SWT telah membagikan keperluan asas dalam kehidupan manusia dengan saksama dan diberi daya akal dan daya fikir. Jika ada perbezaan, maka sudut perbezaannya ialah bahawa si mukmin itu akan tampil ke hadapan dengan dorongan imannya yang khusus di samping dorongan dari naluri ingin tahu yang sama-sama dipunyai oleh setiap yang berakal fikiran untuk mencari dan menemui hakikat di alam semesta. Dia akan tetap terus mendapat sokongan kepada yang demikian pada setiap kali dia membaca firman Allah SWT. Okey, yang pertama ialah hakikat manusia. Manusia pada pandangan Islam merupakan makhluk yang paling mulia. Di antara hikmah manusia ni dijadikan sebaik-baik makhluk di dunia. Okay, yang pertama, mengapa manusia dijadikan sebaik-baik makhluk di dunia? Kerana supaya manusia mengisafi dalam dirinya bahawa Allah SWT menciptakannya dalam bentuk yang sempurna. Yang kedua, supaya manusia bersyukur di atas nikmat kurniaan Allah yang telah mencipta sebaik-baik kejadian. Yang ketiga, bagi membolehkan manusia menjadi khalifah di muka bumi untuk menegakkan Islam dan kemakmuran alam. Yang keempat, supaya manusia tunduk kepada perintah Allah dalam segenap aspek kehidupan. Hakikat alam. Alam termasuk dalam golongan makhluk kerana semuanya dicipta oleh Allah. Penciptaan alam semesta ini bertujuan untuk kemudahan dan kesenangan manusia. Manusia juga diperintahkan untuk memanfaatkan dan memakmurkan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Oleh itu, memakmurkan alam semesta dengan menjaganya dan memanfaatkannya secara baik adalah juga satu ibadat yang diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Setiap ciptaan Allah itu ada tujuannya. Contohnya, tujuan Allah menjadikan bumi. Itu untuk supaya manusia berfikir tentang kejadian bumi yang begitu sempurna, seterusnya yakin dengan kekuasaannya. Yang kedua, untuk memudahkan hidup manusia di alam ini dan untuk memudahkan mereka mempelajari ilmu-ilmu Allah. Yang ketiga, supaya manusia menggunakan alam ciptaan Allah ini sebagai sumber rezeki dan ilmu untuk membina tamadun. Yang ketiga, untuk menunjukkan kekuasaan, kebesaran dan kebijaksanaan Allah. Manakala yang keempat pula, sebagai tempat tinggal kepada manusia dan tempat mereka melakukan amal ibadat kepada Allah. Okey, ini pula untuk hubungan Allah, manusia dan alam. Berdasarkan perbincangan tentang hakikat dan kedudukan Allah, manusia dan alam, maka jelaslah kepada anda tentang hubungan antara ketiga-tiganya dari segi hak dan tanggungjawab. Allah merupakan tumpuan penentu dan kemudian bagi segala kewujudan alam dan fenomena yang berlaku di dalamnya. Manusia pula sebagai khalifah dan hamba Allah. Ia perlu menunaikan tanggungjawab iaitu mentauhidkan Allah. Dan tauhidnya bukan sahaja dari segi pengakuan terhadap kewujudan, keesaan dan kekuasaannya. Manakala kekuasaannya yang disebut sebagai tauhid rububiyah, tetapi juga tauhid dari segi ketaatan, kepatuhan dan beribadat kepadanya yang dikenali sebagai tauhid uluhiyah. Tunduk kepada Allah SWT adalah tunduk kepada hukum hakam, syarak dan hukum alam. Selain itu, ia juga bererti kewajipan mentadbir dan memakmurkan alam mengikut lunas-lunas yang ditentukan oleh Allah. Okey, kesimpulannya ialah manusia ni sebagai khalifatullah memiliki tanggungjawab
bertanggungjawab atas kelestarian alam semesta ini. Adapun akhlak manusia yang berhubung dengan lingkungan, di antaranya adalah hubungan mereka terhadap tumbuh-tumbuhan, binatang dan juga air. Akhlak manusia terhadap tumbuh-tumbuhan di antaranya ialah mereka ni menjaga kelestarian alam seperti tidak menebang pohon, tidak membuang air di bawah pohon, memelihara pohon dan menanam pohon yang bermanfaat. Membayarkan zakat dari hasil tanaman. Akhlak manusia terhadap binatang adalah memberi makanan dan minuman, tidak menyiksa, menyembelih dengan cara yang baik dan mengeluarkan zakat dari binatang ternakan yang kita punya. Terakhir sekali, akhlak manusia terhadap air adalah menjaga air dari polusi, seperti tidak boros menggunakan air dan mendirikan salat istisqa dan berdoa jika menggunakan air.